Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi, salam standing onde-onde. Banyak salam sekarang ni, saudara ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Dia kena macam lebay sikit, kena baca mukadimah Islamik sikit, barulah orang kata, oh ini lagu lama, dia kata kan. Walaupun saya pakai topi, tapi oleh kerana saya baca sikit ya, bunyi Arab tu, dia akan kata saya ulama. Jadi saya kena buat macam tu, dengan walaon ni kena macam tu kan. Firman Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal lazina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu sesekali cenderung kepada orang zalim, kelak kamu dibakar api neraka. Itu mukadimah dia. Ya, yang berbahagia, yang dihormati, ya, saudara-saudari yang berada dalam room, usrah, kuliah, tamrin, apa lagi? Pada petang ini, saya mengalu-alukan kehadiran saudara-saudara pada petang ini di dalam kuliah saya. Ya, kuliah menjelang asar. Sekejap lagi, asar lah ni. Untuk kita mendapatkan sedikit ilmu ya, berkaitan dengan isu politik. Apakah politik ini ya dibenarkan di dalam Islam? Ya, jawapannya. Bahkan ia menjadi fardu kifayah. Ya, ada pendapat mengatakan fardu kifayah, iaitu di antara kita yang ramai-ramai ini harus ada satu golongan yang berusaha menceburkan diri ya dalam politik, iaitu untuk menentukan pentadbiran dan pengurusan negara. Kalau semua orang tolak politik, maka tidak adalah kerajaan, maka dibimbangi pihak lain. Ya, terutamanya yang bukan Islam, yang memusuhi Islam, dia akan mengambil alih dan memerintah kita. Kalau kita semua umat Islam tolak politik. Oleh kerana itu, dia menjadi fardu kifayah, iaitu golongan-golongan yang tertentu mesti ada bangkit untuk berpolitik bagi menentukan bahawa hak Islam itu, kepentingan Islam itu dan kepentingan negara, keamanan negara, kesejahteraan negara, kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia itu terjaga. Bila sebut kemaslahatan umat, tentunya khusus kepada orang Islam. Tapi bila kita sebut kemaslahatan manusia, termasuk yang bukan Islam. Jadi Islam itu turun kerana apa? Islam diturunkan kerana untuk memberi kesejahteraan kepada semua makhluk. Bukan saja manusia, insan, tetapi semua makhluk. Ya? Apa dia? Makhluk itu? Makhluk ini adalah selain daripada Allah, itulah makhluk. Ya? Selain daripada Allah, makhluk. Angin, udara, pokok, binatang, serangga, kerengga, ini semuanya makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Jadi kita menguruskan negara adalah untuk menjaga kesejahteraan makhluk. Maknanya keselamatan pokok, kebersihan udara, ya, kebersihan air, sungai, lautan, ya, semuanya hendaklah kita pelihara dengan baik. Itu tujuan kita diturunkan. Dan apa tujuan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman diturunkan? Untuk memberi rahmat kesekian alam. Tidak aku utuskan kau, wahai Muhammad, melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kehadiran Nabi Muhammad SAW itu untuk memberikan rahmat ke seluruh alam. Bukan rahmat kepada orang Islam saja, tetapi rahmat kepada seluruh alam. Itu tujuan Nabi Muhammad diutuskan. Ya? Itu tujuan Nabi Muhammad diutuskan. Dia tidak sama dengan bagaimana Haji Hadi diutuskan. Haji Hadi diutuskan untuk memecah belahkan umat Islam. Haji Hadi diutuskan untuk mengelirukan umat Islam. Ya? Apakah saya fitnah? Saya boleh buktikan. Sebelum ini banyak saya buktikan. Sampai hari ini pun dia masih tidak berhenti dari fitnah, saudara. Walaupun dia berada di IJN, keluar IJN ke, masuk IJN ke, dia tidak berubah. Dia akan terus melakukan fitnah. Dia akan terus menunggang agama. Inilah lebay hadi. Dia berbanding dengan turunnya Nabi Muhammad SAW untuk memberi kesejahteraan kepada manusia.
untuk menyatukan manusia daripada berbagai kaum dan agama, untuk menyatukan umat Islam, untuk meramaikan penganut orang Islam. Bukan tugas Nabi untuk mengkafirkan orang Islam. Tugas Nabi adalah untuk mengajak manusia ke arah Islam, bukan mengkafirkan orang Islam, bukan memunafikkan orang Islam. Dan perkara yang seperti saya sebut tadi, mengkafirkan orang Islam, memunafikkan orang Islam, itu adalah perbuatan orang-orang yang bertentangan dengan Nabi, walaupun dia mengaku dia adalah ulama pewaris Nabi. Kalau dia ulama pewaris Nabi, sudah semestinya dia akan mengikuti akhlak-akhlak Nabi. Dia pewaris Nabi. Kalau tak sama pun akhlak dia dengan Nabi, dapat sikit satu hun saja cukup. Akhlak Nabi itu pun sudah bagus. Tetapi kalau dia akhlak dia bertentangan dengan Nabi, maka dia bukan ulama, dia bukan pewaris Nabi. Okey. Hari ini saya baca berita daripada Menteri Agama, Datuk Naim. Siapa Datuk Naim ni? Dia bekas Hakim Mahkamah Syariah. Dia bukan orang politik. Dia tidak dia bukan orang keadilan, orang PAS, wallahu alam. Ada yang kata dia ni PAS dulu, cenderung kepada PAS, wallahu alam. Kan? Yang pastinya dia dilantik sebagai menteri melalui senator. Dia tidak bertanding dalam pilihan raya mewakili mana-mana parti politik. Dia diangkat dalam kabinet PMX kita, Kerajaan Perpaduan, atas kapasiti dia sebagai Hakim Mahkamah Syariah. Kenapa Anwar letak Menteri Agama itu sebagai hakim daripada kalangan hakim? Sebab untuk mengelakkan tuduhan bahawa Kerajaan Perpaduan ini adalah kerajaan yang menghakis hukum Islam itu sendiri. Hari ini dah berbunyi. Hari ini telah ada tuduhan. Hari ini telah ada fitnah mengatakan Kerajaan Perpaduan ini nak menghancurkan hukum syarak. Kerajaan Perpaduan ini memusuhi hukum Allah. Dah ada tuduhan, saudara. Datangnya daripada mana? Datangnya daripada mulut-mulut lebay. Datangnya daripada mulut-mulut lebay. Masuk akalkah kita, Menteri Agama yang datang daripada Hakim Mahkamah Syariah, bukan peguam Mahkamah Syariah, bukannya peguam ataupun bukannya ustazah seperti Ustazah Semak Harun tu, kan? Bukan itu. Datangnya Hakim Mahkamah Syariah yang mana dia yang memutuskan hukuman dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Dia pernah jadi hakim, hakim tinggi, bukan hakim, bukan yang namanya hakim. Dia hakim Mahkamah Tinggi Saudara Syariah, bukan lekeh-lekeh peguam. Apatah lagi yang bukan peguam macam Ustazah Semak tu, kan? Dia tak tahu apa. Sebab tu bila dia mengulas isu undang-undang ke laut saudara, sebagaimana yang kita pernah sembang sebelum ini. Betul kata kawan kita tu, ketua hakim. Ketua hakim, bukan Hakim Rahim ni. Bila pula aku panggil kau? Hakim ramai nama hakim. Ustaz Hakim pun ada. Member saya Ustaz Hakim tu, kan? Dia duduk Jekom tu. Dia ketua hakim, dia tahu. Jadi kalau Ustazah Semak Harun nak bermain undang-undang, nak mengeliukan undang, kau nak lawan orang yang ketua hakim ni. Sakat peguam-peguam Cokia ni, yang baru keluar dari Universiti Islam, baru dapat sijil, baru dapat ijazah ni, nak sembang tentang kononnya Kerajaan Perpaduan nak menghapuskan hukum Islam, Kerajaan Perpaduan tidak menghormati Mahkamah Syariah. Siapa kamu nak berbanding dengan ketua hakim ni? Jadi ini sebabnya saudara, Anwar meletakkan ketua hakim Mahkamah Syariah sebagai Menteri Agama. Tujuan dia untuk menangkis segala fitnah dan propaganda yang konon yang menyatakan Kerajaan Perpaduan ini anti kepada undang-undang Islam. Sebab itulah ada hikmah, saudara. Saya mula dulu pun tidak berapa suka sangat dilantik slow. Sekarang ni nampak ada sikit lah. Memang slow sikit Menteri Agama ni. Sebab itu orang buat fitnah kazaf ni merata-rata, kan? Jadi sekarang ni nampak sikit peningkatan lah. Cuma masih ada kelemahan dia. Mungkin setahun dia belum lagi belajar tentang bagaimana orang-orang politik bermain politik. Sebab Dr. Naim ni dia bukan orang politik. Dia jadi Menteri Agama, bukan orang politik. Jadi dia tidak tahu seni sepak terajang orang politik ini. Dia nampak macam loroh sikit.
Ya, dia cuma memberi penerangan tentang undang-undang syariah. Contohnya dalam isu terbaru di Kelantan. Dia hanya memberi penerangan, okey setakat itu. Nak berdepan dengan orang politik, tak cukup setakat itu. Tak cukup dengan setakat kau beri penerangan, habis. Tak. Kau nak berdepan sekarang ni dengan walaun-walaun yang bodoh ni. Ya, walaun-walaun yang jahil ni. Dan kau juga berdepan dengan pemimpin-pemimpin politik yang jahat. Mereka tidak akan terhenti dengan hanya penerangan kamu. Dia nak berhentikan dia ini adalah dengan tindakan kita. Ya, tindakan kita. Kalau jelas dia menyeleweng agama, kalau jelas dia memfitnah, kalau jelas dia bercakap benda yang tidak pernah kita lakukan, maka tindakan harus diambil. Kena ke tahap itu kita kena buat. Ya. Jangan sekadar kita kata, oh saya dah bagi penerangan, habis. Kan? Tak cukup dengan penerangan. Kita orang bagi penerangan dah berapa tahun dah ni. Walaupun tetap bodoh juga. Fitnah berleluasa juga. Ya. Ugutan-ugutan, macam-macam ugutan kita tengok sekarang. Ya. Masih berleluasa, saudara. Artinya penerangan tidak cukup. Yang pegang kuasa, gunakan kuasa. Apabila kamu dah bagi penerangan, masih ada lagi puak-puak yang menunggang agama, menyeleweng agama, sampai ke atas membar masjid pun mereka masih nak tunggang agama. Dah lah naik atas membar tu tunggang membar masjid. Duduk atas membar pun tunggang agama lagi. Menipu. Menfitnah. Dalam khutbah masjid, mentang-mentang dalam khutbah ni orang tak boleh bangun, orang tak boleh angkat tangan bertanya, orang tak boleh bantah, kena duduk diam. Jangan kamu berkata-kata suatu khatib berkhutbah di atas membar. Orang pun diam belaka. Oh sedaplah khatib goreng. Kan? Orang tak boleh nak petikai. Kalau dalam forum, boleh soal jawab. Tapi khutbah ni nak kata apa? Takkan kita nak bangkit, kan? Tak boleh. Dengar je lah. Ya. Kerana ada larangan. Ya, suatu khatib membaca khutbah, tidak boleh kita bercakap. Tak boleh bertanya. Tak boleh buat bising. Kena duduk dengar. Tetapi telinga mana yang boleh tahan? Bila dengar sang khatib yang di atas membar masjid itu membuat fitnah, membuat cerita bohong. Oh, negara kita dah habis dah undang-undang. Undang-undang penjajah telah menguasai negara kita. Hukum syariah telah mula dilawan, ditentang. Hukum Allah telah mula diketepikan. Kita meletakkan, menggantikan hukum Allah dengan hukum yang datangnya daripada barat. Ini yang kau cerita atas member masjid. Benda karut. Benda fitnah. Kau sumbatkan setiap telinga umat Islam di dalam masjid tersebut. Itu baru satu masjid. Ha? Kalau kita anggaran purata satu masjid 200 orang lah satu kampung. Kalau berlaku di Negeri Pahang baru ini, yang saya dah viralkan, teks khutbah terang-terang tak betul, terang-terang fitnah, saudara. Ya? Berapa masjid dalam sebelah Negeri Pahang dan berapa juta, kata ratus ribu, kalau tidak pun berapa ratus ribu umat Islam di Pahang yang datang ke solat Jumaat ini mendengar fitnah. Berapa banyak engkau nak pergi tanggung dosa engkau bila kau sebarkan benda yang tak betul kepada umat Islam. Bayangkan, kerana kata-kata kamu wahai khatib, umat Islam berpecah belah. Itu belum lagi berlaku kalau kata-kata kamu itu menjadikan perbalahan, pergaduhan dan pertumpahan darah di antara umat Islam. Kerana kata-kata kamu yang fitnah, kata-kata kamu yang menghasut. Khatib kena ingat, kamu tidak boleh berlepas diri dengan menyatakan, oh saya khatib dilantik oleh kerajaan negeri. Saya terpaksa baca teks khutbah yang dikeluarkan oleh pejabat agama negeri Pahang yang diluluskan oleh mufti. Saya terpaksa baca, saya makan gaji, saya dapat allowance. Walaupun saya tahu ini fitnah, walaupun saya tahu ini tak betul, tetapi saya khatib makan gaji, saya terpaksa baca. Ini bukan jawapan kamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah gaji itu lebih penting berbanding dengan fitnah yang kamu luahkan? Apakah gaji itu lebih besar berbanding dosa kamu menyebarkan fitnah sehingga umat Islam berpecah belah?
Apakah gaji kamu itu lebih besar daripada ayat Quran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu? Supaya kita umat Islam ini bersatu padu dan jangan berpecah belah. Tetapi kamu atas member masjid, kamu menyampaikan satu perkara yang tidak benar, menyebabkan umat Islam berpecah. Umat Islam mana yang sanggup mendengar kalau undang-undang Islam itu dilupuskan dan diganti dengan undang penjajah? Semua umat Islam tidak akan gemar, saudara. Semua umat Islam akan marah. Tapi apakah benar berlaku? Tidak berlaku. Kalau tidak berlaku, kenapa kamu sebut di dalam masjid, di dalam rumah Allah? Apakah kamu ingat Allah tidak mendengar? Apakah kamu ingat satu masjid ini semua orang juhala? Kalau ceramah PAS, mungkinlah boleh katakan yang hadir ceramah PAS itu para juhala, walaun yang bodoh. Tetapi bila kamu berkhutbah dalam masjid, belum tentu dalam masjid itu semuanya bodoh. Jadi saya ingatkan khatib, jangan kamu berlepas tangan atas isu ini. Bukan isu kecil, saudara. Isu melibatkan agama ini isu besar. Apatah lagi jika kamu menyelewengkan agama. Apakah kamu tidak belajar dengan peristiwa Mamali? Berlakunya pembunuhan sesama umat Islam. Udahlah kutuk-kutuk, bukan kutuk. Ya, nasihat, bukan marah, nasihat. Kerana agama itu nasihat menasihati. Jadi saya nak pesanlah kepada Tok Khatib. Ya, baca teks khutbah ini sampai awal sebelum hari Jumaat. Beberapa hari sebelum Jumaat tu teks akan sampai kepada kamu. Ya, bukan salah baca teks. Tapi kamu ada akal, kamu ada ilmu, kamu baca dulu, semak. Dapatkan maklumat. Kalau benda yang melibatkan fakta di dalam itu, semak dulu fakta. Apatah lagi melibatkan hukum Islam. Ya, betul ke tak betul apa yang terkandung dalam teks itu? Takkanlah yang mendraft teks itu ya berniat jahat nak memfitnah. Apakah kamu sanggup tolong bacakan untuk dia? Dia dah tentulah berdosa dengan Allah kerana menulis satu perkara yang tak betul. Tapi kamu tolong baca itu. Kamu juga bersebahat menyebarkan fitnah. Bayangkan kalau satu masjid 200-300 orang yang mendengar. Dan ramai yang percaya. Apakah Tok Khatib akan sanggup bersekongkol dengan penulis teks? Menyatakan perkara yang tak betul. Kalau betul tak apa. Ya. Kalau betul berlaku, memang menjadi kewajipan kamu untuk menegur. Kalau betul ada undang-undang Islam yang telah dibuang dan diganti dengan undang-undang penjajah, kalau betul ini berlaku, wajib bagi kamu menegur kerajaan. Tetapi kalau tak betul, jangan kata berlaku. Buang hukum takzir, gantikan hukum takzir. Apa yang hilangnya tentang hukum Islam? Apa yang hilangnya? Kedua-duanya bukan datang daripada Al-Quran pun. Daripada pemerintah. Hukum takzir ini ditentukan oleh pemerintah. Bila ditentukan oleh pemerintah, menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyelaraskan hukum ini. Sebab itu Perdana Negeri dilantik pemerintah. Yang tidak boleh pemerintah lakukan adalah membatalkan hukum Allah. Kalau hukum Allah telah dilaksanakan, kita batalkan, ganti dengan hukum manusia. Itu salah. Tetapi kalau manusia yang menentukan hukum, kita selaraskan hukum itu dan kita ganti hukuman yang lebih berat, tidak menjadi masalah, saudara. Kalau diriwayat di Kelantan katalah 2 tahun, tapi di Persekutuan kata 20 tahun, maka kita mengatakan liwat ini perbuatan yang jijik dan jahat, maka 2 tahun tak padan. Kamu ada hukum 2 tahun, kami di Persekutuan ada hukum 20 tahun. Batalkan hukuman kamu, pakai hukuman kami. Apa hukum Islam yang terbatalnya? Di mana hukum Islam yang terbatalnya? Jangan tipu manusia. Ya. Jangan buat benda yang boleh menyebabkan orang kata, di Malaysia ini hukum Islam dah habis dah. Di Kelantan dah boleh dah nak berzina. Di Kelantan dah boleh dah nak berjudi. Di Kelantan dah boleh dah minum arak. Jangan cerita benda-benda mengarut seperti ini. Sebab itu beberapa hari baru ni, dalam seminggu ni, seorang ustaz, ya, yang pernah saya ceritakan sebelum ini,
seorang ustaz yang telah pun ditangkap di Kelantan. Ya, yang di sekolah agama bawah Yayasan Negeri Kelantan, bawah Kerajaan Negeri Kelantan. Ustaz itu jadi warden. Saya pun tak tahu macam mana dia orang mengurus sekolah, macam mana kerajaan negeri mengawalnya, sehingga seorang lelaki ustaz duduk di asrama perempuan, jadi warden kepada asrama perempuan. Saya tak tahu negeri lain ada buat tak buat ini sistem. Ya, orang lelaki jadi warden kepada asrama perempuan. Akhirnya apa yang berlaku? Berapa anak murid telah dirogol dan diliwat di situ. Yang buat laporan 2 orang, saudara. Yang tak buat laporan, ada yang mengatakan ada lagi mangsa tapi tak nak buat laporan, takut malu. Tapi yang jelas yang ada laporan, 2 orang dirogol dan diliwat. Oleh siapa? Warden yang jaga asrama dia. Kenapa letak lelaki jaga asrama perempuan ni? Oh, kerana dia ustaz. Sebab kita percaya dia ustaz, maka dia boleh jaga asrama perempuan. Kita pun tahu tugas warden asrama apa dia. Dia boleh sebilang masa, dia boleh meronda masuk bilik tidur, dia boleh meronda bila-bila mana kawasan asrama dia boleh pergi. Itu tugas warden, meronda. Bayangkan seorang lelaki meronda asrama perempuan. Dan asrama ni perempuan macam-macam, saudara. Orang nak bertukar baju, yang nak pergi ke bilik air. Itu kita tak tahu lagi. Sama ada kes dia mengendap tak mengendap bilik air, belum tahu lagi. Ya. Boleh aja kalau nak mengendap, pasal dia warden. Dia boleh pergi waktu pagi, dia boleh pergi tengah hari, dia boleh pergi malam, awal pagi, tengah malam, dia boleh meronda. Tapi kenapa letakkan lelaki jaga situ? Kita meletakkan musang untuk jaga ayam. Bab pengurusan pun dah gagal, saudara. Di negeri mana? Serambi Mekah, saudara. Dia suruh sibuk pasal konsert ni maksiat, konsert maksiat. Jangan datang konsert maksiat. Oh, konsert korporat maksiat. Jangan datang maksiat. Oh, pergi konsert tak boleh. Tapi letak jantan jaga betina dekat sekolah boleh. Sehingga berlakunya kegiatan rogol dan liwat. Kita tengok salah orang lain, kita cari salah pihak lain, tetapi kita lah negeri kita, kita nak urus sekolah pun tak boleh. Nak jaga keselamatan anak murid pun tak boleh. Terlepas tak hukuman ustaz tu? Tak lepas. Walaupun sebelum itu Nek Elin menang, tetapi hukuman dia dapat. Dia dikenakan hukuman, saudara. Maksudnya di Kelantan ini, atas peristiwa kes Nek Elin ini, ya, tidak terjejas pun undang-undang di Kelantan. Tak terjejas pun. Kalau saudara tak percaya, pergilah Kelantan. Pergi liwat kambing kat Kelantan. Kalau saudara tak percaya, pergi liwat kambing kat Kelantan, kat Kelantan. Lepas ke tak lepas? Jadi inilah yang diselewengkan di atas membar masjid, saudara. Saudara tak percaya, saya dah sebarkan teks khutbah di Pahang ini. Dan saya dah forward pada Esko, biar dia fikir sendirilah. Supaya tengok sendiri. Ya. Apakah kita nak benarkan benda ini berterusan? Umat Islam diracuni oleh orang politik seperti ini. Dan saya yakin tak semua khatib, ya, yang tahu isu ni. Dia dapat tag, dia baca je. Tak semak, tak selidik pun. Yalah, maklumlah kadang khatib masjid di kampung-kampung, yang di kampung hulu-hulu ni, kadang-kadang orang tua. Terima kasih Ridwan Rosli. Kadang-kadang orang tua-tua, dia dapat tag pun, yang mata gabun pun dia baca lah. Kan? Pakai baca je. Nayalah dia. Ya? Dia baca, dia dapat tag, dia percaya kepada orang yang buat. Dia percaya kepada orang yang buat tag itu. Takkanlah orang buat tag itu nak buat fitnah. Jadi dia baca. Kalau saudara tak percaya, cuba tanya balik. Ya, Tok Imam kampung tu. Pergi rumah dia, Tok Imam, saya nak tanyalah, hari Jumaat itu hari Tok Imam baca tag khutbah berkenaan dengan syariah tu, Tok Imam faham tak apa isu dan kes mahkamah syariah? Saya rasa kalau dalam 10 Tok Imam yang saudara pergi jumpa, nak jumpa seorang je yang tahu isu ni, takkan dapat. Kebanyakan akan jawab tak tahu. Kalau di Pahang tu, kau tak tahulah weh, kau baca je.
Kau itu iman kan, dapat allowance, dapat gaji, tugas kau baca je. Itu untuk peti lah yang bagi kutubah kau baca je. Tu tanya dia. Tak tahu kau mahkamah mana tak tahu yang berlaku ni, kau mana tahu. Kan? 10 orang saudara pergi cek tu imam, dapat seorang je yang tahu isu ni pun dah cukup syukur. Yang lain takkan tahu. Dia tak tahu saudara.